Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Luqman Mukmin bin Abdul Razak daripada UiTM Cawangan Aror Perlis, kursus Finance BA 242. Hari ini saya ingin mengupas ataupun ingin mereflekskan apa yang telah saya pelajari pada 25 November yang telah diadakan tayangan perdana mengenai patriotisme. Dalam tayangan tersebut terbahagi kepada dua isu yang telah dikupas. Yang pertama adalah rukun negara dan hashtag kita pasti menang. Pada bahagian yang pertama, saya akan menerangkan mengenai rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan. Rukun negara ini diperkenalkan disebabkan oleh berlakunya peristiwa 13 Mei. Persoalannya, apakah itu peristiwa 13 Mei? Peristiwa 13 Mei telah merupakan kemuncak kemelut isu perkauman di negara Malaysia. Kesan daripada peristiwa 13 Mei ini telah meragut nyawa dan kehilangan harta benda pada peristiwa tersebut. Tujuan utama rukun negara ini diwujudkan adalah mempunyai 5 objektif. Yang pertama adalah menyatu padukan perpaduan yang berbilang kaum di negara Malaysia. Yang kedua adalah memelihara cara hidup demokratik. Tiga adalah objektif rukun negara adalah mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran dapat dinikmati bersama-sama. Objektif yang keempat adalah membentuk sikap yang liberal terhadap kebudayaan tradisi yang kaya di negara Malaysia. Dan yang kelima adalah membina sebuah masyarakat yang progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Seterusnya mempunyai 5 prinsip yang selalu kita hafal di waktu sekolah dan sampai sekarang akan ingat selama-lamanya, iaitu yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Saya akan menghurai apa itu kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ini adalah di mana sesebuah negara dibentuk dengan adanya asas kepercayaan kepada Tuhan. Melalui kepercayaan ini akan membentuk sebuah negara yang berdaulat. Prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara di mana kita mengangkat ataupun mentaati bahawa ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Di sini kita boleh memupuk semangat taat setia kita kepada raja dan negara. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ini di mana kita sebagai rakyat Malaysia pernah mengikut segala perlembagaan yang telah ditetapkan pada zaman dahulu sampailah sekarang kita pengikut. Keempat adalah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang di mana kita di mana semua pihak, tak kira orang itu mempunyai pangkat ataupun mempunyai bangsa, warna lain, warna kulit apa. Undang-undang, apabila undang-undang itu telah diterapkan, diluluskan, maka kita perlu mengikut. Tidak mengira bangsa, warna kulit apa je, undang-undang tetap yang sama. Kita perlu mengikutinya. Terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ini adalah di mana kita menekankan sifat tingkah laku kita haruslah bersopan dan santun antara satu sama lain untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Seterusnya daripada video yang kedua, iaitu bahagian di mana hashtag kita pasti menang, ditayangkan pada 25 November pada bulan lepas juga. Saya telah mendapati bahawa dia menceritakan bagaimana COVID-19 ini telah tular di negara dan menjadi satu pandemik yang berbahaya dan ancaman kepada umat manusia. Kerajaan telah mengeluarkan satu SOP untuk memastikan rantaian COVID-19 ini dapat dicegah sebaik mungkin. Sebagai seorang mahasiswa, saya menyuruh semua lapisan masyarakat untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk mencegah wabak COVID-19 ini daripada merebak. Dan sekian, terima kasih.